Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera yang saya hormati semua barisan VIP daripada PPD, daripada Pusat Bahasa USM, NUTP, Yayasan Islam Kelantan, para pengetua dan semua anak-anak yang akan menduduki SPM pada tahun ini tak lama lagi. Kejap, tengok terpanjang, semua tekun menulis je ni. Tengok terpanjang, letak pen sekejap. Cuba duduk tegak. Cuba duduk betul-betul. Angkat tangan. Saya nak tengok ada respon ke tak. Okey, alhamdulillah. Okey, lambai. Lambai pada seluruh Kelantan. InsyaAllah hari ni kita enjoy je tuan-tuan, adik-adik, anak-anak. Kita enjoy. Okey, walaupun enjoy, tapi mesti ada sesuatu yang bermanfaat. Okey apa okey? Kalau okey buat macam ni. Okey buat macam ni. Buat macam ni. Okey, sekarang ni siapa yang ada depan skrin, siapa ada depan skrin sentuh tangan saya. Cuba buat. Siapa yang tak ada pun cuba buat. Duduk jauh pun buat. Sebab apa? Kita nak bergabung. Kita nak berinteraksi secara maya. Boleh ke boleh? Okey, cuba buat sekarang. Cuba buat. Mana saya nak tengok tangan-tangan yang muncul. Okey, alhamdulillah. Terima kasih. Okey, tepuk. Alright, so sekarang ni norma baru. Ini adalah norma baru yang mana kita bertemu secara maya. Alright, kita bertemu secara maya, tetapi objektif kita sama. Sebab apa? Objektif kita sama. Sebab apa? Kita nak semua bantu anak-anak semua untuk SPM yang tak lama lagi. InsyaAllah, sikit lagi. Okay, you can do it. Alright, so saya ada masa 30 minit saja. Saya ucapkan terima kasih kepada SPPD Kota Baru dan USM sendiri kerana sudi memberi peluang kepada saya bersama dengan anak-anak SPM sekitar 30 minit ni, dan juga kita bersama dengan pengetua. Dan saya pasti mungkin ada anak-anak yang berada di rumah yang sedang menonton bersama dengan ibu bapa, mungkin. Alright, so kita gunakan betul-betul. Fokus hari ini dan esok untuk SPM yang akan kita tempuri tak lama lagi. Boleh ke boleh? Cuba boleh, macam tu. Boleh, kuat sikit. Biar saya dengar, walaupun walaupun mute. Boleh ke boleh? Alright, alhamdulillah. Okay, seperti mana yang Tuan Nordin dan Tuan Doktor saya tadi, nama saya Muhammad Najib. Boleh panggil saya Najib ataupun Dr. Najib. Kalau datang USM, dapat masuk medical school, insyaAllah akan jumpa saya. Dan saya juga salah seorang yang mengendalikan proses pemilihan pelajar untuk mereka yang ingin masuk ke kursus doktor perubatan. Dekat mana? Ubang Kerian. Dekat mana? Hospital USM. Sebut apa? Hospital USM. Belakang tu ada tempat belajar. Yang mana kita nak lahirkan doktor, nak lahirkan bidang-bidang profesional yang lain untuk menjadi mereka yang boleh membantu negara dalam bidang kesihatan. Alright? Okey. Simple saja topik saya pagi ni, simple je. Topik saya pagi ni simple, iaitu saya nak berkongsi berkenaan dengan ini apa ni? Nampak? Reach for the star. Okey. Seperti mana yang kita semua tahu, tajuk saya pagi ni adalah melastik ke hatimu. Sebab apa? Nampaklah skrin saya? Tunggu sekejap. Kita nak proses dengan sempat. Okey. Alright. So, disclaimer. Okey. Disclaimer. Perbincangan kita pagi ni bukan nak mengupas drama yang terbaru yang saya rasa mungkin tuan-tuan dan tuan anak
ada terlihat di televisyen. Secara jujur saya kata saya tak tengok pun drama tu. Saya belum tengok lagi drama tu. Saya hanya tahu tajuk saja dan saya nampak iklan-iklan pelakon dia. Tu je. Bukan saya nak bohong, tak. Memang saya tak sempat, tak tengok lagi. Tu dan bukan saya nak menggalakkan anak-anak semua tengok, tak ada. Tujuan saya pagi ni saya nak pinjam tajuk je. Saya nak pinjam tajuk dan kita nak bincang dalam konteks untuk anak-anak yang hadapi SPM pada pagi ni. Boleh ke boleh? Okey? Alright. Okey, kalau boleh ikut bersama-sama dengan saya, relax je, kita santai. Okey, nak silent pun boleh, nak tengok saja pun okey. Sebabnya saya akan banyak gunakan visual, saya akan banyak gunakan gambar untuk kita faham dan kita nampak sesuatu. Dan penting ada beberapa poin yang saya nak anak-anak semua ambil, adik-adik semua ambil nanti untuk kita sama-sama bawa dalam menghadapi peperiksaan yang tak lama lagi. Boleh ke boleh? Alright. Okey, jom. Sekarang ni kita cuba masuk ke dalam hutan. Kita bayangkan kita berada dalam rimba hutan yang mana hutan tersebut dia ada satu jalan. Okey, dia ada jalan yang mungkin kita akan tengok jalan tersebut jalan yang lurus ataupun jalan yang mungkin kita nampak ada di keliling tepi kita ada hutan-hutan. Ada bunyi-bunyian. Cuba bayangkan macam tu. Ada bunyi cengkerik, bunyi katak, bunyi burung dan semua binatang-binatang yang ada di sepanjang jalan tersebut. Dan sekarang ni kita sedang melalui proses untuk menuju ke satu tempat, menuju ke satu destinasi. Dan mungkin anak-anak semua dalam proses nak menuju ke apa? Dewan Peperiksaan. Dewan Peperiksaan apa? SPM. InsyaAllah tuan-tuan, SPM ni satu benda yang bagi saya satu nostalgia lah. Saya pernah menduduki SPM satu kali pada tahun 1999, muda lagi. Saya masih muda lagi. Dan itulah pengalaman pertama dan terakhir saya menduduki peperiksaan SPM. Sekali je tuan-tuan, sekali je anak-anak untuk kita menduduki peperiksaan. Kita buat sungguh-sungguh. Alright, boleh ke? Kita buat sungguh-sungguh, insya-Allah. Dan SPM bukan terakhir. Okey, banyak lagi selepas pada tu. Lalu kita kena lalui. Okey, nampak tak? Nampak? Kita naik basikal, kita nak menuju satu tempat, kita nampak bendera. Kita nampak, oh, relax je. Kan? Nampak mudah je kan? Saya kerja Kelantan pun tak apa kan? Walaupun mungkin ada kalangan di luar kita yang mungkin bukan faham bahasa Kelantan, tapi boleh saya gunakan bahasa yang mudah. Kita nampak SPM, kita nak menuju, nak jawab exam dengan baik. Itu planning kita. Nampak lurus je, tapi hakikatnya apa? Dalam kita nak sampai ke tempat yang kita nak pergi tu, penuh dengan liku-liku, betul tak? Kita pas masuk lubang, kita kena masuk sungai, masuk laut untuk sampai ke tempat. Itulah realiti yang anak-anak sedang hadapi sekarang. Kita ada apa? Kita ada ancaman pandemik COVID-19. Okey, COVID-19 ni anak-anak, betul dia datang dalam satu masa yang kebetulan anak-anak semua sedang bersedia untuk menghadapi SPM. Tapi saya suka yang Ayahanda PPD kita sebut tadi, ini adalah satu peluang untuk kita ambil dan kita cuba buat sebaik mungkin. SPM tetap SPM. COVID datang ke, apa-apa datang pun kita hadapi dengan tenang, kita hadapi dengan bersungguh-sungguh. Boleh ke boleh? Alright. Okay, ni apa ni? Ni COVID-19 punya gambar kan. So whatever lah. Dia datang, kita hadapinya, kita hadapi dengan tenang, dengan sabar. Dan insya-Allah pada hari ini saya akan bincang beberapa perkara berkaitan dengan macam mana kita menghadapi suasana pandemik ni. Macam mana kita nak hadapi suasana SPM ini dengan tenang, dengan baik dan mudah-mudahan anak-anak dapat menjawab peperiksaan dengan baik, dapat meluahkan, dapat mengeluarkan idea-idea yang baik untuk menjawab peperiksaan dengan baik. Mudah-mudahan semua yang attempt SPM tahun ini berjaya dengan cemerlang. InsyaAllah. Okey, boleh ke boleh? Alright. Ni apa ni? Ni apa? Ini kereta Azia warna hijau. Okey, ni kereta Azia warna hijau. Kenapa saya pilih Azia? Sebab memang saya pakai kereta ni lah. Tak adalah, betul lah saya pakai kereta ni. Tapi saya nak bawanya bahawa bila kita bawa kereta dia kena ada pemandu. Okey, kereta itu bergerak kerana pemandunya. Betul tak? Kalau pemandunya nak pergi Kota Baru, maka kereta tu akan sampai Kota Baru. Betul ke betul? Kalau lah pemandu dia tu nak bawa dia pergi Terengganu, so kereta tu akan sampai ke Terengganu. Tetapi hakikatnya adalah pemandu tu yang tentukan ke mana kereta tu nak pergi. Betul ke?
Dan sama dengan kita. Betul tak? Sama dengan kita. Kita ada hati dan kita ada akal. Allah Ta'ala menunjukkan, memberikan akal kepada semua manusia untuk mereka berfikir dengan baik, dengan waras. Dan sebab itu kalau kita nampak ada mereka yang diberi kekacauan pada akalnya, iaitu mungkin terdapat penyakit mental seperti skizofrenia dan sebagainya, maka dia tidak boleh berfikir dengan baik, maka dia tak nampak sebagai fungsi sebagai manusia yang normal. Tapi kita anak-anak semua perlu bersyukur sangat-sangat Allah Ta'ala beri kita pada semua akal yang baik dan kita boleh berfikir dengan baik. Dan akal tersebut dipandu dengan hati yang baik. Hati ni apa? Hati ni mungkin anak-anak yang dalam tempoh SPM-nya, jiwa-jiwa remaja ni, kalau nampak bentuk love tu adalah cinta kan. Dia tak mesti macam tu. Cinta ni perlu, tapi cinta kita kena pandu dengan baik. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada ibu bapa, dan cinta kepada sahabat-sahabat kita. Macam tu dulu, fokus sektor satu-satu. Sampai satu masa, dah sampai ketika nak kahwin dah. Tapi kena fokus dulu. Sekarang ni SPM, fokus SPM dulu. Biar SPM kasih mantap. Macam mana? Kasih mantap dulu. Dapat masuk universiti, dapat masuk kolej-kolej pengajian yang baik, untuk kita sambung pelajaran seterusnya dalam kita nak mencapai cita-cita masing-masing. Saya yakin setiap orang ada cita-cita. Ada yang nak jadi doktor, ada yang nak jadi engineer, ada nak jadi lawyer, ada yang berguna dan Okey. Alright. So, inilah sebenarnya saya nak bincang melastik. Okey, yang ni nak salin boleh salin 5 tips saya nak kongsi pagi ni pada semua anak-anak yang hadapi SPM, bagaimana nak melastik ke hatimu. Okey, yang pertama, yang ni tulis. Yang pertama, saya nak kita dalam tempoh-tempoh terakhir ini kita banyakkan membaca. Okey, jadi saya maklum ada rakan-rakan kita yang bukan beragama Islam, boleh baca apa-apa yang mengikut agama masing-masing. Okey, yang pentingnya kita membaca sesuatu yang bermanfaat. Nak baca buku, nak baca perkara-perkara yang baik, baca. Tapi yang pentingnya membaca. Tapi dalam konteks orang Islam, saya nak galakkan sangat-sangat kita membaca Al-Quran. Banyakkan baca Al-Quran. Inilah tempoh bagaimana kita nak minta Allah Ta'ala permudahkan urusan kita. Okey, ini tips yang pertama, iaitu ME yang pertama adalah membaca Al-Quran. Dalam masa-masa tempoh terakhir ni, banyakkan baca Al-Quran, bangun malam dan baca Al-Quran. Okey, jom. Saya nak bawa anak-anak semua untuk kita sama-sama membaca sedikit potongan ayat Al-Quran. Bagi mereka yang boleh baca dengan kuat-kuat, baca bersama-sama dengan saya. Bagi yang mungkin bukan beragama Islam, boleh membuat amalan seperti agama masing-masing. Tapi bagi mereka yang boleh baca Quran, jom follow saya sebab ada poin yang saya nak sampaikan dalam Al-Quran yang kita sama-sama baca sekejap lagi. Okey, jom kita baca surah Nuh ayat 10 hingga 12. Tuan-tuan, ini adalah antara pesanan guru saya dan saya rasa macam saya nak pesan juga kepada anak-anak semua pada pagi ini untuk kita sama-sama ambil iktibar daripada surah Nuh ayat 10 hingga 12. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Boleh baca sama-sama dengan saya. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, sehingga aku berkata kepada mereka, pohonkanlah ampun kepada Tuhan kamu. Sesungguhnya Allah Dia Maha Pengampun. Sekiranya kamu berbuat demikian, Dia akan menghantarkan hujan lebat mencurah-curah kepada kamu. Dan Dia akan memberi kepada kamu dengan banyaknya harta kekayaan serta anak pinak. Dan Dia akan mengadakan bagi kamu kebun-kebun tanaman serta mengadakan bagi kamu sungai-sungai yang mengalir di dalamnya. Anak-anak, kejap, saya nak fokus. Kita dalam keadaan menghadapi COVID-19. Pandemik COVID-19 ini dia datang seluruh dunia. Dia bukan sekadar menimpa impak kepada pelajar,
Dia juga memberi impak kepada ibu bapa kita yang mungkin menghadapi kesukaran untuk mendapatkan rezeki, untuk bekerja kerana mungkin tempat kerjanya kena tutup. Kena tutup sebab tak boleh buat operasi. Mungkin juga adik-beradik kita menghadapi masalah kewangan. Tapi anak-anak kita kena ingat, ini pesan Allah Ta'ala dalam Quran, surah Nuh. Apa? Allah Ta'ala suruh kita buat apa? Saya tahu, kita semua dalam keadaan berdebar-debar, betul tak? Anak-anak pasti berdebar-debar. Saya dapat rasakan debaran semua tu. Saya dapat dengar denyut nadi anak-anak semua sedang berdebar, boleh jawab exam ke tak, susah ke, masuk ke tak baca dan sebagainya. It's okay. Lupakan sekejap. Allah Ta'ala suruh buat apa? Kita banyakkan istighfar. Itu pesanan, itu adalah tugasan kita, banyakkan istighfar. Dan Allah janji kepada mereka yang banyak beristighfar, maka turunkan hujan lebat mencurah-curah dalam bentuk apa? Rezeki yang tidak disangka-sangka. Kekayaan. Allah Ta'ala jaga keluarga kita. Allah Ta'ala beri kemudahan dalam konteks anak-anak yang hadapi SPM nanti. Banyakkan istighfar, mudah-mudahan Allah permudahkan urusan kita untuk menjawab soalan. Apa yang kita baca, mudah keluar. Apa yang kita buat latihan, mudah kita guna balik semasa peperiksaan nanti. Jadi, dalam tempoh terdekat ni, banyakkan istighfar. So, tip yang kedua adalah lebihkan amalan istighfar. Bagi rakan-rakan kita yang bukan agama Islam, yang belum agama Islam, mungkin boleh amalkan amalan-amalan mengikut agama masing-masing, tetapi dalam keadaan terdekat ni bagi Muslim, banyakkan, lebihkan amalan istighfar. Istighfar macam mana? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Berapa banyak? Buatlah sebanyak mungkin. Ada masa free, kita terlupa, kita terleka, kita penat. Hatta dengar ceramah saya pagi ni pun penat, mengantuk. Istighfar cepat-cepat. Nanti sekejap lagi dengar ceramah kimia. Mungkin cikgu tu cakap A, kita dengar B. Terus kita astaghfirullah, astaghfirullah. Banyakkan sebut astaghfirullah. Bukan sekadar kita nak mohon keampunan kita. Kita buat sebab Allah suruh. Allah suruh kita banyakkan istighfar. Nanti lepas ni balik jumpa mak ayah. Pesan juga kat mak ayah. Mak ayah, jom kita sama-sama banyakkan istighfar. Mudah-mudahan Allah permudahkan urusan rezeki mak ayah kita. Allah jaga keluarga kita. Allah lindungi kita daripada pandemik 19 dan Allah angkat pandemik 19 ini dengan cepat dan kita boleh kembali seperti sedia kala. Itu yang kedua. So jadi MELA, itulah mela. So S apa? Solat jangan tinggal. Yang ni kena salin. Solat jangan tinggal. Solat ada berapa? 5 subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. So ini jangan tinggal. Bukan setakat untuk SPM, selama-lamanya selagi mana kita hidup di atas muka bumi ini, solat dan jangan tinggal. Tapi andai kata ada kekuatan dalam diri, ada rasa macam energi yang lebih, dan cuba buat dalam tempoh terdekat ni, bangun waktu malam sebelum subuh. Subuh mungkin 6 suku, bangun pukul 6, bangun 5.45 ke. Saya tak minta bangun awal, terlalu awal, tapi boleh kalau bangun awal pukul 5 untuk baca, boleh. Tapi kalau tak biasa, bangun awal sedikit sebelum subuh. Buat apa? Solat sunat tahajud 2 rakaat dan tutup dengan witir. Cukup. Tahajud 2 rakaat dan witir 1 rakaat. Dah cukup. Okey. Bukan apa? Kita nak bagi satu motivasi dalaman diri kita, kekuatan dalaman. Jangan tanya macam mana jadinya. Tak ada. Buat dulu. Cuba buat. Siapa yang tak pernah buat, bagi yang dah buat, istiqamah buat. Bukan setakat SPM, selama-lamanya. InsyaAllah kita akan rasa macam satu kekuatan dalam diri untuk Allah Ta'ala bantu kita, beri kekuatan semangat. 80% daripada kekuatan kita sebenarnya semangat kita. 20% saja skill-skill yang kita belajar. 80% adalah emosi kita, kekuatan mental kita untuk terus pergi ke hadapan. Okay? Itu yang ketiga. Solat jangan tinggal. Yang keempat, ini saya nak melastik ke hatimu, iaitu taat ibu bapa. Jadi tak lama dah nak SPM, bukan setakat SPM tuan-tuan. Anak-anak, kita kena hormat ibu bapa kita selama-lamanya selagi mana ibu bapa kita menyuruh kita membuat sesuatu yang tidak melanggar kepada syariat. Ikutlah. Bagi mereka yang ada ibu ayah, yang ada di sekeliling kita, kalau mendengar sesi ini pagi sama-sama, peluklah ibu bapa, minta maaf mak ayah.
doakan saya, doakanlah ampunlah semua kesalahan saya dan sebagainya. Sebagai anak biasalah kita tersalah kata, mungkin ibu bapa rasa hati. Okey, ambillah peluang di saat mana mak ayah kita masih bersama dengan kita. Bagi mak yang mungkin dah kembali ke rahmatullah, bagi ayah yang mungkin sudah tidak ada, apa kata kita sedekahkan Al-Fatihah, kita panjatkan doa keampunan kepada ibu dan ayah kita yang telah pergi meninggalkan kita. Bagi mereka yang masih ada ibu dan ayah, gunakanlah rezeki ini sebaik mungkin. Tatapilah wajah mereka sebanyak yang mungkin. Sebab apa? Bila kita dah tidak ada, bila mereka sudah tidak ada, maka di manakah lagi tempat untuk kita bergantung. Jadi dalam nak menghadapi SPM sebagai persiapan motivasi, di samping membaca buku kimia, baca buku AdMed, baca buku fizik, baca buku yang lain-lain dan sebagainya, ikutilah apa sahaja yang mak ayah kita minta. Okey. Dan yang terakhir adalah kejayaan perlukan doa. Kejayaan perlukan doa. So, nak doa macam mana? Adakah nak kena hafal doa bahasa Arab yang panjang-panjang? Anak-anak, Allah Ta'ala maha mendengar, Allah Ta'ala maha melihat. Doalah dalam bahasa apa sahaja yang kita mampu, apa sahaja yang kita faham. Janji kita berdoa. Cuma saya nak tambah sedikit untuk pagi ni. Doa untuk siapa? Doa untuk semua kawan-kawan kita. Tengok muka kawan-kawan kat tepi kita, muka kawan-kawan dalam Facebook, muka kawan-kawan dalam YouTube, muka kawan-kawan dalam kelas kita. Tengok muka, ingat nama dan doakan kejayaan mereka. Contoh sebut nama, ya Allah tolonglah Anis berjaya, ya Allah tolonglah Anis supaya dia berjaya SPM Cemerlang. Kalau dapat ingat nama, sebut semua nama kawan-kawan kita. Kenapa? Mendoakan kejayaan orang lain itu satu perkara sangat mulia, dan insya-Allah kalau semua orang mendoakan semua orang, jadi kita ada satu semangat, iaitu sentiasa mendoakan orang lain. Ini satu rahsia juga, bukan sekadar doa kita, doa juga kepada orang lain. Dan apa salahnya doa juga kepada guru-guru kita, kan? Walaupun guru tu guru disiplin, bagi rotan kat kita kan, tapi kita doakan supaya guru tersebut mendapat keberkatan rezeki, dipermudahkan urusan dan sebagainya. Dan kalau lagi mampu, kalau ada nombor SMS ke WhatsApp ke, WhatsApp kepada ibu bapa kita, WhatsApp kepada guru-guru kita. Cikgu, saya doakan cikgu murah rezeki. Percayalah, the moment kita doa begitu, cikgu akan balas balik. Saya doakan Anis, saya doakan Fitri, saya doakan Amalin berjaya dalam SPM. Best ke best kalau cikgu kita doakan kepada kita. Saya pasti cikgu-cikgu yang ada dekat sekolah masing-masing dah mendoakan kejayaan anak-anak muridnya. Tidak ada guru yang tak nak tengok kejayaan anak-anaknya. Tapi kalau guru tu spesifik kepada kita, dia ingat kita, dia bangun tengah malam, dia doa kat kita, ya Allah, seronoknya anak-anak semua kan. So, minta maaf dengan cikgu kita. Okey, berbuat baik dengan guru-guru, mudah-mudahan keberkatan itu turun kepada kita. Okey, jadi itulah beberapa perkara yang saya nak sentuh pagi ni berkaitan dengan melastik ke hatimu. Mungkin tak berapa masuk dengan drama yang berlaku, tapi saya rasa kenapa saya nak bawa topik melastik ke hatimu, sebab saya nak gerakkan hati anak-anak semua, nak supaya hati kita bersedia untuk menghadapi satu ujian yang besar dalam hidup anak-anak semua, itu menghadapi peperiksaan SPM dalam keadaan yang sangat mencabar, dalam keadaan kita diuji dengan pandemik COVID-19, kita diuji dengan pembelajaran secara online, kita diuji dengan beberapa norma-norma baru, tetapi kita perlu gerakkan, kita perlu kejutkan, kita perlu bangunkan hati anak-anak semua dengan cara apa? Kita melastik. Melastik ni bukan lastik sampai mati, kan? Kita lastik burung tu masa kecil-kecil dulu kan. Lastik burung tu memang burung tu mati, tapi tak, kita nak lastik hati kita ni supaya ke apa? Hati kita ni menjadi hidup, hati kita menjadi bangun, hati kita menjadi segar untuk kita terus bermotivasi untuk menghadapi peperiksaan SPM yang akan tiba tidak lama lagi. Okey, itulah mnemonik kepada melastik. Ini kalau nak ambil gambar ke, nak selfie ke, silakan. Nanti nak post dalam Facebook ke, nak kongsi dengan rakan-rakan yang belum sempat hadir pagi ni ke, ataupun nak tag saya kat Facebook, silakan. Nanti boleh like Facebook saya,
page saya Muhammad Najib, dan boleh follow YouTube saya nama Muhammad Najib juga. Nanti tag lah saya kan, barulah saya. Dan kalau adik-adik anak-anak semua dapat masuk ke universiti nanti, kalau jumpa saya kat tepi jalan ke, kat tengah-tengah jalan ke, simple je. Keyword kita adalah melastik. Dan saya tahu mereka yang mendengar sesi pagi ni dapat masuk ke universiti, mungkin USM sebagai pelajar perubatan, pelajar kejururawatan, radiologi dan semua bidang-bidang profesional lain yang wujud di USM. Last thing yang saya nak ulas, ni Mike Tyson sebut, I am a dreamer, I have to dream and reach for the stars. And if I miss a star, then I grab a handful of clouds. Maksudnya kita kena ada mimpi, kita ada dream, kita ada impian, kita ada cita-cita. Dan cita-cita kita kena besar. Cita-cita kita kena besar. Sebab apa? Cita-cita itulah yang akan mendorong kita, memberi tindakan kepada kita, memberi perangsang semangat untuk kita terus bergerak. Kalau kita tidak ada cita-cita, kita tidak nampak impian, kita tak ada apa yang kita nak capai, kita akan berada di takut yang lama. Kita tak gerak. Orang kata panggil apa? Tak pergi jauh. Duduk situ je kan. Duduk situ je, tak gerak geri. Orang kata tak gerak geri. Jadi sebab tu kita kena cuba menggapai bintang, menuju pada objektif yang lebih besar. Kalau tak sampai pun, setidak-tidaknya kita dapat segumpal awan yang mungkin lebih baik daripada kita berada di bawah yang tak dapat berapa. Betul tak? Dan kalau ingat balik jalan tadi yang saya sebut mula-mula tadi, kan, jalan yang pertama tadi mungkin jalan itu sukar, tapi kalau kita ada kemahuan, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Jadi selagi mana kita diberi keizinan, diberi kekuatan untuk menghadapi peperiksaan SPM ini, maka gunakanlah peluang ini sebaik mungkin. Kan, hari ini sekejap lagi jumpa cikgu fizik, jumpa cikgu kimia, ada tips-tips yang menarik, manfaatkan sebaik mungkin. Fokus. Okey, letak tepi dulu game-game ke apa semua, fokus. Inilah masa untuk kita betul-betul fokus, concentrate. Pecutan terakhir untuk persediaan terakhir sebelum anak-anak semua menghadapi peperiksaan. Dan akhir kata daripada saya mendoakan semua anak-anak SPM yang akan menghadapi SPM tak lama lagi dapat jawab soalan dengan baik, apa yang dibaca dapat keluar, apa yang dibuat latihan dapat ditunjukkan kembali dalam soalan-soalan tersebut, dan anak-anak semua dapat memperolehi keputusan yang baik, seterusnya melayakkan untuk mendapat pilihan-pilihan tempat pengajian ke tempat-tempat yang ingin diteruskan, nak pergi mana-mana terpulang. Tetapi cuma nasihat saya juga, SPM bukan jalan terakhir. SPM bukanlah penghujung kepada kita punya destinasi. Yang pentingnya kita terus menjadi anak yang soleh, kita jadi anak yang baik, dan kita terus berusaha untuk menjadi manusia yang baik dan berguna. Seperti mana saya selalu guna dalam saya punya tagline dalam Facebook, hidup untuk memberi. So jadi kita berilah kebaikan kepada orang, kita jadilah manusia yang berguna. Setidak-tidaknya kita menjadi penyeri kepada ibu dan ayah kita, menjadi anak yang soleh, menjadi hafaz Quran, jaga solat, ikut kata dan tidak buat benda-benda yang tidak baik. Sebenarnya itulah satu perkara yang sangat penting untuk kita faham. Bukan sekadar kita cemerlang di akademik, bukan sekadar kita berjaya dalam SPM, tapi yang penting juga kita berjaya dalam hidup, menjadi seorang yang berguna untuk keluarga, untuk diri, keluarga dan masyarakat. Jadi saya rasa sekadar itu perkongsian saya selama 30 minit lebih kurang untuk anak-anak sebagai kita kata pembuka bicara kepada program Reach of the Star pada pagi ini. Dan saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Saya mohon maaf seandainya kata tersalah kata bahasa. Ingat tagline kita, jumpa saya dekat USM. Dia punya kata kunci adalah melastik. Tak adalah, lawak je, okey. So kalau jumpa saya kat mana-mana terus je. Okey, mudah-mudahan kita berkenalan, bersilaturahim pagi ini, dan pertemuan kita di pagi ini mendapat kerahmatan Allah, dipermudahkan segala urusan kita semua, dan kita berjaya di dunia dan akhirat, dan semua kita insya-Allah akan masuk ke syurga, mendapat kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Jadi sekadar itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembali semula kepada Seri Pentas. Inilah bahagian penjelasan. Okey, terima kasih.